Assalamualaikum everyone. For science here for today, we will learn about the chest movement during breathing. Pergerakan dada semasa bernafas. Okay. Try placing your hand on your chest while you inhale and exhale. Cuba letakkan tangan kamu pada dada semasa kamu inhale and exhale. What changes do you observe to your chest? Apakah perubahan yang kamu lihat yang kamu dapat perhatikan pada dada kamu? Look at the pictures below. Okay. Condition of the chest during inhalation. Air is inhaled. Udara ditarik masuk. Chest move upward. Dia naik ke atas, bergerak ke atas. Okay. That is when we inhale. Chest move upward. Bergerak, dada bergerak ke atas. Upward. Upward ni maksudnya ke atas. Condition of the chest during exhalation. Okay. Keadaan dada semasa exhalation, semasa menghembus nafas. Okay. Hembus. Air is exhaled. Chest move downward. Dada bergerak ke bawah. Tadi kamu tarik nafas. Chest move upward. Upward maksudnya ke atas. Bila kamu exhale, okay, hembus nafas, chest move downward. Dada bergerak ke bawah. Okay, itulah pergerakan dada kamu semasa inhalation and exhalation. Itulah pergerakan semasa menarik nafas dan menghembus nafas. Okay. When inhale, the chest move upward. Exhale, the chest move downward. Okay, bergerak ke bawah. Ini eksperimen yang kita sepatutnya buat bila bersemuka, okay? To investigate the chest movement during inhalation and exhalation. Senang saja eksperimen dia. Kawan kamu baring, kamu letakkan letakkan buku atas dada dia, okay? Suruh dia inhale. Kamu tengok, kamu perhatikan macam mana, apa yang terjadi pada buku tersebut. Apa jadi pada dada dia. Lepas tu suruh dia exhale. Exhale, tengok apa jadi pada buku tersebut dan dada dia. Itu eksperimen yang sepatutnya kamu buat, tapi sekarang ni kita tak dapat buat. Kita tengok macam ni sajalah, okay? Kita tengok questions. What causes the book to change its movement during inhalation and exhalation in this activity? Apakah yang menyebabkan buku itu berubah pergerakan dia semasa inhalation and exhalation, semasa menarik nafas dan menghembus nafas dalam aktiviti ini? Apa yang menyebabkan perubahan pergerakan buku tadi? Buku itu naik bila tarik nafas, buku itu naik bila hembus nafas, buku itu turun. Apa yang menyebabkan? Because of the chest movement. Kerana pergerakan dada lah. Bila tarik nafas, dada naik ke atas. Jadi buku pun naik ke atas. Bila hembus nafas, when you exhale, the book will go downward because of the chest is going downward, move downward. Bergerak ke bawah. Sebab tu buku tu bergerak ke bawah, sebab dada dia bergerak ke bawah. Okay? State your conclusion regarding chest movement during inhalation and exhalation. Berikan kesimpulan kamu mengenai pergerakan dada semasa inhalation, semasa menarik nafas, and exhalation, dan menghembus nafas. Jadi kesimpulan kamu adalah apa dia? The chest will move upward, dan akan bergerak ke atas when we inhale, semasa kita menarik nafas, during inhalation, semasa proses menarik nafas, and the chest move downward, dan dada bergerak ke bawah when during exhalation, semasa proses menghembus nafas. Menghembus nafas, dada turun. Okay, that is your conclusion.
Okay. Kamu dah belajar, you have learned that the chest movement during inhalation and exhalation. Now we will learn about the rate of breathing. Okay. Kadar pernafasan. Apa dia kadar pernafasan? The rate of breathing is the number of upward and downward chest movements in 1 minute. Jadi kadar rate of breathing ni, kadar pernafasan, rate ni kadar breathing pernafasan. Kadar pernafasan is the number of upward and downward chest movement. Adalah nombor bilangan pergerakan naik dan turun dada dalam masa 1 minit. Okay. Dia akan kira dalam masa 1 minit tu naik, turun dikira 1. Sekali lagi naik, turun dikira 2. Naik, turun dikira 3. Itu cara kira dia. Dalam masa 1 minit kamu akan kira menggunakan jam kamu, setkan 1 minit. Okey. Setkan jam randik. Okey. Kamu 1 minit. 1 minit tekan, dia akan ni mula rasakan sendiri. Okay, dalam masa 1 minit tu berapa kali turun naik. Tarik nafas. Kamu bernafas seperti biasa, okey. Tak perlu paksa-paksa, okey. Kamu rasa sendiri. Okey, naik turun kira 1. Naik turun lagi kira 2. 3 4 5 6 7. Okey. Sampailah 1 minit. Kamu akan lepas 1 minit habis kira, okey, berapa bilangan turun naik dada kamu. Okey. The rate of breathing depends on the type of activity that is carried out. Kadar pernafasan ni bergantung kepada aktiviti yang dijalankan. Kalau kamu duduk ni semasa rehat, ini rehat lah maksudnya. Kamu duduk, tak ada buat aktiviti apa-apa, kamu duduk sahaja, kamu kira berapa kadar rate of breathing, kadar pernafasan kamu waktu kamu rehat ni. Okey. Lepas tu kamu ada buat aktiviti, kamu kira lagi, dia akan berbeza. Tengok ni. Moderate rate of breathing. Ni, tengok low dulu. Kalau kamu duduk sekarang ni macam ni, duduk, dia low rate of breathing. Kadar pernafasan rendah. Rendah maksudnya mungkin bilangan dia kurang. Okey. Bilangan ni kurang. Tapi bila kamu buat moderate rate of breathing, sederhana, kadar pernafasan kamu buat, kamu berjalan ke, kamu apa ni, dia buat tai chi ke, dia kadar pernafasan dia sederhana, dia tinggi sikit daripada waktu kamu duduk ini. Jadi tinggi sikit kadar pernafasan dia. Kamu boleh uji sini nanti, ada uji kaji dia. High rate of breathing, bila kamu berjogging ke, berlari ataupun kamu berskipping ke, kadar pernafasan dia tinggi. High rate of breathing, kadar pernafasan dia tinggi. Kamu akan, bila kamu dah buat ni, kamu dah berjogging dah, kamu dah skipping, kamu cuba rasa dalam masa 1 minit, kamu akan tengok kadar bilangan kadar pernafasan kamu lebih tinggi daripada kamu berjalan dan daripada kamu duduk. Okey. Kalau kamu kira, nombor dia lebih besar. Okey. Why is the rate of breathing different in each activity shown above? Kenapakah kadar pernafasan berbeza dalam setiap aktiviti yang kamu perhatikan di atas? This is the activity that I need you to do at your home. Ini adalah aktiviti yang cikgu nak kamu buat di rumah nanti, di rumah kamu. Rate of human breathing. Ini muka surat dalam buku kamu, muka surat 34, okay? 34 in your textbook. M, tujuan, to investigate the relationship between types of activities and the rate of breathing. Untuk menyiasat the relationship, hubungan antara types of activity, jenis aktiviti, and the rate of breathing, dan kadar pernafasan. Okay? Apa hubungan antara jenis aktiviti dengan kadar pernafasan? Okay? Kalau aktiviti ni macam ni, macam mana kadar pernafasan dia? Rendah ke?
Sederhanakah? Tinggikah? Okay. Apparatus and materials, you need to have a stopwatch. Jam kamu pun boleh jadi stopwatch, okay? Untuk kira masa berapa minit. Radio, kalau tak radio pun, handphone kamu pun ada untuk apa? Dia perlukan music saja, okay? Ataupun lagu. Steps, play some music and start walking slowly for 1 minute. Buka music daripada handphone kah, daripada laptop kamu kah, daripada apa-apa saja yang boleh keluarkan musik. Start music, start walking juga, dan juga start berjalan perlahan sahaja, okay? For 1 minute. Kamu set masa kamu. Buka music, buka start your stopwatch, start jam mandik kamu, dan mula berjalan perlahan selama 1 minit. After 1 minute, lepas 1 minit, okay, stop the music. Music kamu stop, dan stop walking, dan juga stop berhenti berjalan. Okay. Place one hand on your chest and start the stopwatch. Lepas kamu dah 1 minit, kamu berhenti muzik dan berhenti berjalan, letak tangan kamu pada dada kamu dan start the stopwatch. Mulakan stopwatch kamu selama 1 minit. Okay. Start stopwatch kamu. Count the number of chest movement in 1 minute. Kamu kira berapa kali pergerakan dada, turun naik dada selama 1 minit. Ingat tadi, tarik, turun, 1, naik, turun, okay. Naik, turun, 1, naik, turun lagi, 2, naik, turun, 3, okay. Bukannya naik tu 1, turun tu 1, okay. Dia mesti naik, turun, baru dikira 1, okay. For 1 minute. Dah habis 1 minit, kamu dah set tadi, dah habis 1 minit, berhenti. 1 minit, berapa kiraan dia, berapa bilangan kadar pernafasan kamu. Lepas tu kamu ni letakkan di sini. Record your observation in the following table. Ni type of activity kamu tadi, slow walk, berjalan perlahan. Number of upward and downward movement of the chest, berapa bilangan dia yang kamu kira, letak di sini. Okay. Yang ni biarkan dulu. Lepas tu kamu buat repeat steps 1 to 4 with running on the spot and jumping jack. Repeat, ulang balik step 1 hingga 4, tapi dengan kamu dengan berlari on the spot, berlari setempat sahaja. Kamu ulang balik langkah ni, tapi kali ni pergerakan kamu adalah kamu berlari setempat. Lepas tu letakkan berapa. Lepas habis tu dah 1 minit tadi, dah berlari setempat. Okay, berhenti terus kira berapa ni dalam 1 minit, berapa kiraan dada, berapa dalam 1 minit. Letakkan di sini. Berapa bilangan tu letakkan di sini. You put it here. Okay, and then sama juga jumping jack, ulang langkah yang sama. Kamu jumping jack, lompat bintang. Okay. Lepas habis lompat bintang, hentikan lagu tu. Rasakan berapa bilangan turun naik dada, the chest, number of upward and downward movement of the chest. Letakkan di sini, put it here. Okay. And then kamu letaklah sini, rate of breathing, low, moderate, high. Kamu tengok bilangan dia. Kalau yang paling kecil nombor, itu adalah yang paling yang kamu letak low. Okay. Kalau yang paling besar nombor, itulah high, tinggi. Okay. High rate of breathing, kadar pernafasan tinggi. Okay. Yang sederhana, yang tengah-tengah lah. Jadi itu yang kamu letakkan, sederhana. Which one? Yang low, which one is high, which one is moderate. Kamu letakkan di sini. Questions: is there a difference in the rate of breathing for each type of activity that was carried out? Adakah ada perbezaan pada kadar pernafasan untuk setiap aktiviti yang telah dijalankan? Ada tak perbezaan? Kamu tengok nanti dah, kamu jawab. Lepas tu dah kamu buat ni, kamu jawab ni, ada tak perbezaan? Kalau ada, you put it yes. If there is no, letak no. Okay.
Number 2, what can you summarize regarding the relationship between the type of activity and rate of reading? Apa yang kamu boleh simpulkan regarding mengenai the relationship, perhubungan antara jenis aktiviti dengan kadar pernafasan. Okay? Apa yang kamu dapat simpulkan? Jadi kamu kena buat ni lah, kesimpulan macam if the MV manipulated variable, apa manipulated variable tadi? Type of activity. If the type of activity what? Increase ke decrease? Increase or decrease, pilih salah satu. The RV, the responding variable. Okay, apa RV di sini? Di sini dah bagi tahu tadi. Ni MV, type of activity is MV. Rate of reading is RV. Okay, this one is responding variable. The RV will increase or decrease. Itu berdasarkan ujian kamu lah. Kamu buat tu. Kamu kena tulis macam tu, ikut apa hasil daripada uji kaji kamu yang kamu buat sendiri. Okay, I think that's all for this week. You just do this activity on page 34. Okay, page 34. You need stopwatch and radio. Radio tak perlu radio daripada music daripada phone kamu ataupun daripada laptop kamu pun boleh. Okay, you do this one. Alright, I think you do this activity in your activity book, dalam buku latihan kamu, tak dalam buku latihan. You snap the picture and then you turn it to Google Classroom. Okay, that's all from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.